A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Pagi-pagi ni alhamdulillah kenapa? Pertama hidup lagi. Semua ulang-ulang lah semua Kaki kuliah pun gitu juga, sama jadi ulang-ulang sebab sifat kita manusia ni pelupa. Kadang-kadang kita lupa kenapa kita dihidupkan kembali setelah kita mati semalam. Setelah kita mati semalam, ini kita ucaplah alhamdulillah. Kadang kita lupa Allah kurniakan kita masa untuk sedikit, 10 minit, setengah jam untuk cuba memahami apa yang Allah cuba sampaikan kita pagi-pagi ni. Kita ucap alhamdulillah. Kadang kita lupa alhamdulillah pagi tadi masuk bilik air pagi-pagi boleh buang air kecil, buang air besar dengan selesa. Kita lupa dalam hati nak cakap alhamdulillah. Janganlah dalam tanda tu alhamdulillah. Janganlah gitu. Tak boleh lah kan. Tanda tak boleh berzikir tapi kadang-kadang hati kita terlupa. Cuba kalau dengar. Saya tiba-tiba hilang. Orang lain pun hilang juga ke? App saya tiba-tiba hilang, dia reboot balik. Baik, alhamdulillah. Kembali tadi, alhamdulillah tadi. Kalau Allah sekat nikmat pada hajat kita pagi tadi, saya pagi ni masuk hospital dah. Muhammad Asri dari hospital. Tak boleh kencing. Tak boleh buang air besar. Benda kecil-kecil begitu pun kita kena sedar yang segalanya nikmat daripada Allah. Maka kita ucaplah alhamdulillah. So awal mana nak ucap alhamdulillah tu? Masa bangun tidur, celik-celik tu. Sepatutnya hati kita dah berkata-kata tanpa perlu ajar lagi dah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita pagi ni insya-Allah ambil 5 aja. 5 lagi daripada berapa ribu ayat Quran? Saya lupa dah. Ayat berapa? 6,000 lebih kan? 6 lebih. Cuba Google jap, saya pun dah lupa dah. Berapa patah ayat Quran, berapa ribu ayat? 6266 kot. Lebih kurang gitulah. Cuba Google, tanya Ustaz Google nak mensahihkan. Itu dari segi bilangan ayat dan bilangan perkataan itu khilaf lah sebab ada pengiraan yang berbeza-beza. Lebih kurang macam tu lah, macam Nurul cakap 6,000 lebih lah Tapi yang pasti bukan 6666. Bukan 6666 62 tu saya rasa betul lah tu. Ini 5 ayat daripada surah Al-Hajj. Kalau tengok dalam kitab kita penerbit tak pilih tajuk surah ni Makiyah ke Madaniyah. Ada siapa dah buka intisari surah pagi atau minggu ni sebelum masuk ni? Kita ada buku kecil yang Ustaz Azli bagi tu kan? Yang kita beli Ustaz Azli tu. Sebelum buka surah tu, nak mula surah baru tu, baca jalan cerita daripada kitab tu. Ke kitab tu simpan je. Susun buat lawa-lawa. Lap setahun sekali takut abuk. Janganlah surah kitab-kitab yang kita ada ni biar hancur. Lipat sana, lipat sini, conteng sana, conteng sini. Jadi surah ni kenapa tak ada Madinah ataupun Makiyah ataupun Madaniyah? Secara amnya surah ni khilaf lah. Khilaf antara ulama tafsir, para mufassirin nak mengatakan Makiyah ke Madaniyah. Ada kata Madaniyah, ada kata Madaniyah. Ada kitab ditulis ya surah Makiyah, ada kitab ditulis je surah Madaniyah. Tapi secara amnya khilaf lah, khilaf. Berat ramai yang mengatakan Madaniyah melainkan dalam 4 ayat. Tapi ada orang lain kata memang Makiyah, melainkan beberapa ayat Madinah. Tak apalah tu, tak apa. Surah ni kita tahu dalam berapa ayat? 70 lebih berapa? Allahumma salli ala Muhammad. Tadi 78. 78. Gitulah. Kalau bukan Ustaz ni dia lupa semua lah. Dalam 78 ni dipanggil nama ni jatuh pada asbab beberapa. Pertamanya daripada ayat 26 ke atas tu. 26 sampai 70 lebih diperincikan kerangka am untuk pelaksanaan ibadah haji. Setelah Nabi
Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail bangun Kaabah tu diserukan, ditakzimkan, ditakzimkan kebesaran untuk takzim ni, diagungkan Allah dengan cara menyeru orang untuk mengerjakan haji. 26 ke atas. Kita dah jumpa dah pada surah Al-Baqarah, tak salah, doa Nabi Ibrahim. Rabbana Allahumma salli ala Muhammad. Apa doa Nabi Ibrahim lepas mendirikan Kaabah tu? Rabbana zalamna anfusana kan? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cuba cek, saya lupa dah doa Ibrahim itu setelah diarahkan untuk mendirikan Kaabah, cuba cek sekejap. Nabi Ibrahim duduk dan berdoa kepada Allah. Doa dia masih lagi bukan dia kata ya Allah terimalah amalanku dan sebagainya, aku dah buat Kaabah ni, tapi dia merendahkan diri dia. Cuba cek cuba cek. Jadi 20 lebih ke atas tu semua perihal kerangka utama untuk perjalanan haji. Dipanggil juga surah Al-Hajj sebab datang daripada beberapa asar para sahabat yang menyebutkan nama surah ni surah Al-Hajj. Antaranya seorang sahabat pernah menyebut bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab ketika menjadi imam di sebuah bandar di sekitar Syam ketika masih Khalifah Umar, dia ronda, dia ada Syam. Dia jadi imam dan sahabat tu mengatakan Umar membaca surah Al-Hajj. Sahabat tu, daripada asal sahabat tu, dia menamakan surah ni surah Al-Hajj. Dia kata, Sayyidina Umar baca surah Al-Hajj. Sebab itulah ulama bagi nama surah Al-Hajj. Wallahu a'lam. Ada beberapa perkara utama. Yang pertamanya masih lagi bersambung daripada surah Al-Anbiya, itu peringatan kepada kita untuk mentauhidkan Allah. Hari ini didatangkan kebesaran Allah melalui kejadian kita ni sendiri. Dalam ayat 5 tu diberitakan bagaimana kejadian manusia ni. Kalau kita tengok kejadian manusia tu pun, kejadian diri kita pun, kita mestilah takzim akan Allah. Kita tak nampak benda lain pada kulit kita ni, melainkan kita nampak Allah. Bukanlah kita nampak Allah duduk tinggi atas kulit kita, dah. Mana mungkin tak ada manusia yang sehebat mana Allah kurniakan ilmu kat dunia ni, boleh buat macam-macam tu. Kulit manusia tak boleh buat lagi. Kulit je, buat kulit je. Belum lagi cerita perjalanan darah, urat-urat, tulang, belulang dan sebagainya, tak boleh lagi. Nak cerita makhluk, tak boleh lagi. Makhluk yang hidup macam kita ni tak boleh lagi. Macam-macam ilmu dah Allah bagi. Sampai buat klon ni apa semua, tapi nak buat kulit yang sehebat kulit kita ni pun tak boleh lagi. Sensor macam-macam pun manusia boleh buat dari segi robotik, tetapi nak mencipta sesuatu macam jari ni tak boleh. Nak mencipta sesuatu macam lidah kita ni yang sensory organ yang hebat tu tak boleh lagi. Wallahu a'lam. Insya-Allah ayat 1 sampai 5. Silakan. Sampai jumpa doa tadi, doa Nabi Ibrahim. Tak apalah, bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu mardi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir.
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, iaitu goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lupa terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat pedih. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikut para syaitan yang sangat jahat. Tentang syaitan, telah ditetapkan bahawa sesiapa yang berkawan dengannya, dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Wahai manusia, jika kamu ragu-ragu dengan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani, kemudian daripada segumpal darah, kemudian daripada segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sehingga waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kamu menginjak dewasa. Dan di antara kamu ada yang dimatikan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sehingga usia yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuh-tumbuhan yang indah. Mu'jam. Tadhalu. Zahala az-zuhul ialah urusan yang menimbulkan kesedihan dan kekacauan fikiran. Disebutkan zahala an kaza wa azhalahu kaza, yang artinya ia bingung kerana masalah ini dan menjadikan fikirannya kusut. Tafsir Jalalain. Yauma tarawnaha tadhal. Pada hari kamu melihat goncangan itu, menjadi lalailah. Kullu murdi'atin. Setiap wanita yang sedang menyusui bayi. Penyucian diri. Mahabbah iaitu cinta merupakan tempat persinggahan yang menjadi medan perlumbaan di antara orang-orang yang suka berlumba, menjadi sasaran orang-orang yang beramal dan menjadi curahan orang-orang yang mencintai. Dengan sepoi-sepoi anginnya, orang-orang yang beribadat merasakan ketenangan. Cinta merupakan santapan hati, makanan roh dan kesenangannya. Cinta merupakan kehidupan sehingga orang yang tidak memilikinya seperti orang mati. Cinta adalah cahaya. Siapa yang tidak memilikinya seperti berada di tengah lautan yang gelap, seperti berada di tengah lautan yang gelap gulita. Cinta adalah ubat penyembuh siapa yang tidak memilikinya.
maka hatinya diliputi berbagai-bagai macam penyakit. Cinta adalah kelazatan. Siapa yang tidak memilikinya, maka seluruh hidupnya diwarnai kegelisahan dan penderitaan. Cinta adalah roh iman dan amal, kedudukan dan keadaan yang jika cinta ini tidak ada di sana, maka tak ubahnya jasad yang tidak memiliki roh. Cinta ikut memikul beban orang-orang yang mengadakan perjalanan saat menuju ke suatu negeri yang tentu saja mereka akan keberatan jika beban itu dibawa sendiri. Cinta menghantarkan mereka ke tempat persinggahan yang selain daripadanya tak dapat menghantarkan mereka ke tujuan tersebut. Cinta adalah kenderaan yang membawa mereka kepada si kekasih. Cinta adalah jalan mereka yang lurus yang menghantarkan mereka ke tempat persinggahan pertama yang terdekat. Demi Allah Subhanahu Wa Taala, para pemilik cinta telah pergi membawa kemuliaan dunia dan akhirat sehingga akhirnya sentiasa bersama sang kekasih. Allah telah menetapkan bahawa seseorang itu bersama orang yang paling dicintainya. Sungguh ini merupakan kenikmatan tiada tara yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki cinta. Mereka memenuhi panggilan kerinduan saat ada yang berseru kepada mereka, Hayya 'alal falah. Mereka rela mengorbankan jiwa agar dapat bersama sang kekasih. Pengorbanan ini dilakukan dengan sukarela dan redha. Rela melakukan perjalanan pada pagi dan petang hari. Pembayaran secara tunai daripada harga cinta yang sudah disepakati harganya adalah dengan cara mengorbankan nyawa. Hal ini tidak berlaku bagi orang yang bankrupt, bodoh, bakhil dan suka menawar-nawar. Kerana ramai orang yang mengaku memiliki cinta, maka mereka dituntut untuk menghulurkan bukti pengakuan itu. Seandainya mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pengakuannya, maka kesaksian mereka akan penuh ragam. Lalu dikatakan, pengakuan ini tidak dapat diterima kecuali ada buktinya. Padahal Allah mencabarnya pada surah Al-Imran, ayat 31. Semua manusia tertinggal di belakang, kecuali orang-orang yang mengikuti si kekasih dalam perbuatan, perkataan dan akhlaknya. Lalu mereka dituntut keadilan bukti itu melalui proses jihad. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Kebanyakan orang-orang yang memiliki cinta tertinggal di belakang dan yang bangkit adalah orang-orang yang berjihad. Lalu dikatakan kepada mereka, sesungguhnya jiwa dan harta orang-orang yang mencintai bukan milik mereka. Maka kemarilah untuk menyatakan sumpah setia kepada Allah. Perhatikan firman Allah surah Al-Taubah ayat 111. Ketika mereka mengetahui keagungan pembeli dan harga yang tinggi, serta keagungan yang akan diperolehnya setelah berlaku kontrak jual beli, mereka pun tahu nilai barang. Mereka juga melihat siapa sahaja orang yang bodoh kerana menjual barang itu dengan harga yang sangat murah. Maka dengan penuh keredaan, mereka ikut dalam perdagangan ini tanpa menawar dan memilih-milih sambil berkata, demi Allah kami tidak membatalkan dan kami tidak meminta pembatalan perniagaan denganmu. Setelah kontrak jual beli sudah rampung dan barang sudah diserahkan kepada pembeli, maka dikatakan kepada mereka, sejak saat ini jiwamu dan hartamu menjadi milik kami dan kelak kami akan mengembalikannya lagi kepadamu dalam jumlah yang lebih banyak lagi, jauh lebih banyak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita berhenti situ dulu. Saya daripada tadi duduk musim-musim pagi tadi membaca, tak jumpa macam mana penerbit nak milihkan surat ni dengan cerita bab cinta. Tak ada masalah nak cerita bab cinta tu kan. Tapi saya tak jumpa. Apa kata jumhur ulama lain buat pilihan pagi ni? Nampak tak bagaimana penerbit tu tiba dia cerita-cerita tu? Saya tak nampak. Kalau siapa jumpa, siapa yang kasyaf boleh tahu pagi ni macam mana penerbit tu tiba pilih, dipersilakan. Maklumkan. Tapi tak ada masalah nak cerita pasal cinta ni. Dia ditamsilkan mungkin kepada ibarat bahawa cinta yang paling agung tu ialah mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua kepada makhluk ialah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil kat situ lah mudahnya. Perjalanan cerita panjang, penerbit pilih beberapa ayat-ayat Al-Quran tu yang menceritakan pasal sebab cinta tu. Tu wallahu alam, saya tak nampak lagi lah. Itu kerana tengok dalam Imran tu pengakuan ini tidak dapat diterima kecuali bukti pada Allah mencabarnya pada surah Ali Imran. Sebab apa? Ramai yang mengaku memiliki cinta, maka mereka dituntut untuk menghulurkan bukti pengakuan tu. Apa dia bukti pengetahuan kita cinta pada Allah ni? Tauhid akan Allah. Tauhid akan Allah. Cinta tak cinta kepada baginda Rasulullah SAW dengan faham, dengan melaksanakan
Sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Tapi kata kunci dia, kalau kita tanpa ilmu, kita akan jadi orang ibadah, beribadah ribuan tahun, tapi tak tahu sama ada sandaran, tak ada sandaran pada amal ibadah kita, terima tak terima pada Allah. Ingat, satu amal ibadah orang berilmu ni jauh martabat lagi tinggi daripada amalan ahli ibadah tanpa ilmu. Jadi nak cinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kena belajarlah bagaimana nak mengenal Allah, fardu ain, fardu ain. Kalau kita kata kita nak cinta kepada baginda Rasulullah SAW, kenalah menelusuri jalan-jalan ilmu berkenaan dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Kenalah rajin membaca ataupun duduk mendengar berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, fiqh sunnah-sunnah yang datang daripada baginda Rasulullah SAW, pengajaran-pengajaran daripada athar yang sahabat lakukan berdasarkan khidmat nasihat tontonan baginda Rasulullah SAW. Kalau kita ni kata kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, nak belajar mengenal Allah pun tak ada. Tak pernah duduk dalam majlis-majlis ilmu untuk mendengar perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW. Sirahnya tak tahu, amalannya tak tahu, syariat-syariat yang datang daripada Rasulullah SAW pun tak tahu. Macam mana kita nak khabar kita cinta? Macam tu Kalau kita cinta kepada suami, pada isteri, kita tahu semua benda bab suami dan isteri, insya-Allah. Tahu, kita ikut, kita taat. Kalau kita kata kita nak cinta pada Allah, nak taat, macam mana kalau kita langsung tak ada ilmu. Jadi bab tu jangan lupa. Tanpa ilmu tak mungkin kita boleh melafazkan ataupun menjalankan pengertian hidup yang sebenar. Mengatakan kita cinta pada Allah dan cinta pada Rasul. Wallahu a'lam bab tu Musa ini yang besarnya bahagian peringatan berkenaan dengan hari akhirat. Sambung tu. Yang nombor 1, nombor 2 tu. Sambung daripada surah sebelum ni. Jadi peringatan besar kat situ. Kau jangan lupa akan ada hari akhirat. Dan jangan lupa akan ada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan diri kau ni. Allah nak khabar gitu melalui ayat 5 tu. Ayat 5. Baca balik hadis. Kita dah baca hadis berkenaan dengan nutfah, mudghah, alaqah tu. 40 hari jadi apa, 40 hari lagi jadi apa, 40 hari tiap roh. Baca balik tu. Itu Allah nak beritahu kebesaran Allah pada kejadian manusia. Ayat 5. Besarnya kat situ lah sebenarnya nak nampak. Reminder lagi Allah remind balik cerita sambung surah Al-Anbiya. Remind pada adanya satu hari di mana orang mengandung akan gugur anak ni besok. Tengah nyusu lepas anak dalam sesuai. Tak ada apa lagi dah. Besar tak besarnya satu hari dinamakan hari kiamat, peringatan. Dan keagungan Allah melalui penciptaan kita. Wallahu a'lam. Sambung pada Solihin. Riyadhus Salihin. Daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat dan mendengar apa yang tidak kamu dengar. Langit merintih dan memang layak baginya merintih. Tidaklah di sana ada tempat untuk 4 jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya sambil bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu jarang ketawa dan sering menangis. Kamu tidak akan bersenang lenang dengan isteri di atas katil. Kamu akan keluar menuju tanah yang tinggi dan memohon kepada Allah dengan bersedih. Aku ingin seandainya diriku menjadi pohon yang ditebang. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata, hadis ini hasan. Hadis di atas mengandungi beberapa pelajaran. Antaranya, di antara sifat-sifat seorang mukmin ialah merasa takut dan segan kepada Allah. Tapi itu tidak membuatnya putus harapan daripada rahmatnya. Di samping anjuran untuk memohon pertolongan dengan rahmat Allah dan keredaannya. Hadis kesihatan. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahawa dia pernah menghidangkan daging yang dipanggang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda pun memakannya. Setelah itu baginda terus menunaikan solat dan tidak berwuduk lagi. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia berkata ini adalah hadis sahih. Ibn Nabawi, khasiat syawak atau syawi, daging panggang. Daging panggang yang paling baik ialah daging kibas muda, kemudian daging lembu muda yang gemuk. Daging panggang merupakan makanan orang-orang yang kuat, sihat dan olahragawan. Jika daging itu direbus terlebih dahulu, lebih berkhasiat untuk meringankan kerja perut dan yang paling teruk jika dipanggang di bawah terik matahari.
memanggang di atas batu yang dipanaskan lebih baik daripada memanggang di atas lidah api. Di dalam Al-Quran, daging panggang disebutkan sebagai jamuan yang dihidangkan. Nabi Ibrahim AS di hadapan tetamunya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan para utusan kami, yakni para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia, yakni Ibrahim, menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menghidangkan daging anak lembu yang dipanggang. Surah Hud ayat 69. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu kisah dia bagaimana kita baca surah apa ni, saya lupa. Surah apa ni? Surah Hud. Surah Hud. Surah Hud bagaimana kedatangan malaikat, ya. Malaikat datang, Nabi Ibrahim menghidangkan anak lembu panggang tu, malaikat tak makan, ya. Siapa ingat malaikat datang ni dia nak bagi tahu Nabi Ibrahim buat apa? Ingat lagi. Malaikat datang, rombongan malaikat tu nak pergi ke mana sebenarnya? Dia singgah kemah Nabi Ibrahim, nak bagi tahu Nabi Ibrahim satu berita. Apa dia berita tu? Yang kami diutuskan untuk pergi nak menghapuskan kaum apa? Lut. Ya, kaum Nabi Lut. Ngaji yang baca sikit-sikit ni, ya. Wallahu alam. Bab hadis kesihatan itu sebenarnya hadis ni perbincangan panjang. Saya pun tak tahu cerita macam mana selit hadis ni. Mungkin nak cerita pasal daging panggang tu lah kot. Ni uslub bagaimana penerbit pilih hadis-hadis ni, wallahu alam. Tapi kita ambil manfaat je lah. Daripada hadis ni sebenarnya ada beberapa lagi perbincangan hadis yang menjadi hukum, sama ada boleh ke batal wuduk ke tak batal wuduk kalau makan daging. Sebab ada hadis lain, hadis sahih, di mana hadis sahih Rasulullah SAW kata siapa makan daging unta wuduk, siapa makan daging kambing tak payah wuduk. Begitu. Jadi dalam himpunan beberapa hadis ni, ulama himpun dan bincang apa hukum sebenarnya kalau makan daging batal tak batal, ataupun makan daging unta batal wuduk, makan daging lain tak batal wuduk, daging panggang, daging mentah, daging orang makan daging steak yang so macam mana tu? Batal ke tak batal? Ada orang makan daging steak separuh masak tu kan? Medium rare apa semua tu batal ke tak batal wuduk? Dia dihimpun-himpunkan hukum asal pada zahir hadis yang mengatakan siapa makan daging unta batal wuduk telah pun dimansuhkan dengan turunnya hadis-hadis lain yang selepas itu. Jadi kalau kita belajar bab hadis hukum, kita akan jumpalah hadis-hadis yang berhimpun-himpun begini. Jadi ulama kata tak batal. Satu, mungkin dimansuhkan. Dua, ulama ihtimal mengatakan bahawa wuduk pada keadaan itu, pada ketika itu dinyatakan pada sahabat ialah membasuh tangan. Membasuh tangan. Itu perbincangan ulama lah. Bagi kita dalam mazhab Syafi'i ini tak batal lah. Senangnya macam tu. Kita pun tak pernah makan daging unta. Saya adalah sekali. Ada orang yang pernah makan daging unta? Tak ada. Kalau siapa ada rezeki pergi Mekah Madinah, bolehlah makan. Dia buat sandwich ada hati unta tu, ataupun dia buat nasi Arab lah. Nasi Arab menggunakan daging unta. Wallahu alam bab tu. Kemudian tadi bab doa Nabi Ibrahim tu pada surah Al-Baqarah ayat Allahumma salli ala Muhammad. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 127 128 ya. Doa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail selepas mendirikan Kaabah. 127 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimal qawa'ida minal bait. Mendirikan itulah. Al-bait wa Ismail dengan Nabi Ismail. Ini doa dia. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas Baitullah, Kaabah lah tu. Sambil keduanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, Rabbana taqabbal minna, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kemudian ada sambungan lagi doa tu. Rabbana waj'alna muslimani laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadilah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah maha penerima taubat
lagi Maha mengasihani. Surah Al-Baqarah 127-28. Sebahagiannya memang kita selalu bawa dalam doa kita. Kalau siapa belum lagi bawa, bolehlah hafalnya. 127, 128. InsyaAllah kita masuk sikit lagi. 6 sampai 15, Nabi pilih bab memandang bukti kekuasaan Tuhan pada tanah. Hari ini bukti kekuasaan Tuhan pada kejadian manusia. Besok pada tanah. Banyak kali dah Allah ulang ni sebagai peringatan pada kita lah. Semoga kita ambil tiba. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatihna fid din. وعلمنا تعويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.